Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Enawita selaku pensyarah kepada subjek Kesenian Melayu dan juga kepada anda yang sedang menonton video ini. Pada awal video ini tertera tajuk kepada kajian kami iaitu berkenaan tarian tradisional Melayu yang terdapat di Malaysia. Saya, Nur Syafiqah Atika binti Muhammad akan menerangkan kepada anda berkenaan apa itu tarian tradisional Melayu. Tarian. Perkataan tarian berasal daripada perkataan tari yang bermaksud sejenis gerakan. Seni tari ini merupakan unsur yang digabungkan daripada dua jenis iaitu gerakan dan juga irama. Gerakan merupakan sesuatu yang lahir secara spontan dan juga daripada jiwa, manakala irama pula adalah alunan muzik yang mengiringi gerakan tersebut. Selain itu, seni tari ini adalah sesuatu yang dilahirkan secara semula jadi iaitu daripada pengalaman hidup dan juga aktiviti seharian datuk nenek moyang kita pada zaman dahulu. Selain itu, seni tari juga mempunyai unsur dan nilainya yang tersendiri. Dan tarian-tarian ini juga mempunyai emosi yang tersendiri dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Seperti yang anda sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya hidup berbilang kaum dan mempunyai 14 buah negeri. Di negeri-negeri ini mempunyai adat dan budaya yang tersendiri, termasuklah bahasa, pakaian, makanan, tata cara hidup dan juga seni tarian. Di Malaysia terdapat berpuluh-puluh jenis tarian tradisional dan setiap satunya mempunyai keunikannya tersendiri. Kenapa sehingga berpuluh-puluh jenis tarian tradisional? Hal ini kerana di setiap negeri tidak bermakna ada satu sahaja tarian tradisional. Kadang-kala di sebuah negeri terdapat lebih daripada 3 tarian tradisional. Misalnya negeri Kedah terdapat tarian tradisional seperti tarian labi-labi, tarian rodat, tarian lenggor, tarian payung, tarian lilin dan juga beberapa tarian lain. Nama saya Nurul Amirah Nadiah binti Ishak, nombor matrik 196069. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk Seni Persembahan Tarian Melayu. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertamanya ialah mengenal pasti jenis tarian Melayu yang terdapat di Malaysia. Bagi tarian ini, pekaji telah bersetuju untuk memilih 3 jenis tarian iaitu tarian zapin, tarian makyung dan tarian sumazau. Tarian zapin kebiasaannya ditarikan oleh penari perempuan dan juga penari lelaki. Bagi objektif kajian yang kedua, iaitu menjelaskan ciri-ciri tarian Melayu yang terdapat di Malaysia. Pada bahagian dapatan kajian, terdapat alat muzik yang digunakan dalam tarian zapin, khususnya iaitu alat muzik gambus. Ciri-ciri bagi pakaian pula, ketiga-tiga tarian ini juga menggunakan pakaian yang khas dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Bagi metodologi kajian pula, pengkaji menggunakan 2 kaedah iaitu yang pertamanya kaedah kepustakaan. Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat seperti buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Selain itu juga, pengkaji menggunakan kaedah rujukan internet. Pengkaji mencari artikel-artikel dan penulisan blog yang sahih tentang tarian Melayu ini. Oleh itu, kedua-dua kaedah ini amat membantu pengkaji untuk menjalankan tugasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina binti Atan. Saya akan menerangkan bahagian dapatan kajian 1 iaitu mengenal pasti jenis tarian Melayu yang terdapat di Malaysia. Sebenarnya banyak tarian Melayu yang terdapat di Malaysia, tetapi 3 tarian Melayu yang menjadi salah antara tarian yang popular di Malaysia ini adalah tarian zapin, tarian makyung dan juga tarian sumazau. Kita
bermula dengan tarian zapin lah. Bila kita bercakap tentang tarian zapin, kita akan nak ini sebenarnya berasal daripada negeri Johor. Kalau yang kita faham berdasarkan pengetahuan asas kita, tetapi sebenarnya tarian ini berasal daripada perkataan Arab iaitu zap yang bermaksud pergerakan kaki yang cepat mengikut rentak pukulan. Ia sebenarnya berasal daripada negara Yaman. Dan kemudian ini menjadi khazanah tarian rumpun Melayu yang diselitkan juga dengan pengaruh Arab sebab ia berasal pada Yaman tadi. Okey, tarian zapin ini di dalamnya terdapat bermacam-macam alat tradisional yang digunakan untuk lagu yang dimainkan semasa tarian ini. Tetapi dua alat muzik yang paling utama adalah gambus dan juga tabus gendang kecil yang dipanggil sebagai marwas. Okey. Tarian zapin ini sebenarnya dahulunya hanya ditarikan oleh orang lelaki saja. Tetapi kini ia semakin moden, ia juga turut ditarikan oleh golongan wanita. Jadi ia dapat ni lah, dalam tarian zapin ini ada pasangan lelaki dan juga perempuan, sama ada 3 ataupun 4 pasangan yang menarikan tarian ini. Okey, sebenarnya tarian zapin ini bukan saja berada di Malaysia juga, tetapi ia juga ada di Barat Sumatera, Kepulauan Riau dan juga di Brunei Darussalam. Ia tidak terhad hanya di Malaysia, hanya di Johor saja. Okey. Apa yang uniknya tarian zapin di Malaysia, iaitu khususnya di negeri Johor, adalah ia telah berlaku proses penyaringan kesenian Arab sambil mencipta kesenian Melayu dan juga falsafah kesenian Islam. Itu yang kita dapat lihat uniknya di Johor zapin. Kemudian adalah tarian Mak Ayung. Okey, kita lihat tarian Mak Ayung ni sebenarnya berasal daripada Patani dan juga Kelantan. Ia juga merupakan suatu bentuk drama tari Melayu. Di dalamnya ada tarian, lakonan, unsur ritual, lagu dan juga teks percakapan formal yang mana ia juga turut dipersembahkan sebagai satu hiburan dan juga sebagai cara untuk perubatan. Tarian Mak Ayung ini sebenarnya dikatakan wujud sebelum Islam datang lagi, dan tarian ini biasanya dipasang dimulakan dengan lagu yang bertajuk Menghadap pada Faham. Okey, tarian Mak Ayung ni durasi dia agak lama, dipersembahkan dalam masa 3 jam. Tetapi 3 jam itu di dalamnya ada tarian, lakonan dan juga ada muzik. Sebenarnya tarian Mak Ayung ini dikaitkan dengan upacara pawang menyembuhkan pesakit yang dirasuki syaitan melalui nyanyian, tarian dan juga tarian bersawai. Sebenarnya tarian Mak Ayung ini persembahannya kita lihat ia banyak kepada ritual lah, seperti ada unsur-unsur untuk mengubati seseorang. Okey, yang ketiga, Mak Ayung dan juga Zapin terkenal di Semenanjung dan juga yang terkenal di luar Semenanjung, Sabah Sarawak, itu tarian Semazau. Orang kenal dengan tarian Semazau ini sebabnya ia merupakan suatu tarian tradisi rakyat Sabah yang cukup terkenal. Kenapa ia cukup terkenal? Kerana ia merupakan suatu tarian suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada tadau keamatan, itu pesta keamatan lah, ataupun perayaan-perayaan selainnya, yang menjadikan ia merupakan salah satu identiti apabila terdapat suatu acara di negeri Sabah. Okey, sebenarnya tarian Semazau ini dipersembahkan untuk mengucapkan kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan juga menuai padi, dan juga untuk menolak bala dan sebagainya lah. Mereka percaya tarian Semazau ini bukan tarian yang saja-saja, tetapi ada perkara tersirat yang ingin disampaikan melalui tarian ini. Dan kini, kalau dulunya tarian Semazau ini terhad dalam pesta keamatan saja, tetapi kini ada banyak majlis keramaian di negeri tersebut yang akan mempersembahkan tarian ini, seperti ketika berlangsungnya majlis perkahwinan dan juga seperti untuk menyambut kedatangan orang-orang terhormat ke kawasan mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Zarian, nombor matrik 193. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian kami yang kedua, iaitu menjelaskan ciri-ciri tarian Melayu yang terdapat di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbilang kaum dan kaya dengan budaya dan warisan. Hari ini saya akan membentangkan 3 tarian
serta ciri-cirinya, iaitu yang pertama, tarian zapin. Seperti yang kita tahu, tarian zapin ni sinonim di negeri Johor. Dahulunya tarian ini ditradisinya oleh golongan lelaki, namun apabila berkembang sekarang dia sudah ada tarian lelaki dan perempuan mengikut rentaknya masing-masing. Dan kebiasaannya muzik yang biasa mengiringi tarian zapin ini terdapat banyak, antaranya ialah Langcang Kuning, Naan Sidi, Ya Salam, Zapin Budi, Zapin Pekan, Ya Ladan dan banyak lagi. Yang kedua, tarian Mak Yong. Tarian Mak Yong amat mementingkan aspek pergerakan jari dan tangan seseorang penari itu. Persembahan Mak Yong biasanya dibuka dengan lagu mengandak rebab, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Pakaian-pakaian yang biasanya dipakai dalam tarian Mak Yong berbeza mengikut rentak watak dalam tarian tersebut. Jadi kebiasaannya tarian dalam tarian Mak Yong ni dia mengikut watak, mengikut penceritaan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, tarian Sumazau. Tarian Sumazau dipersembahkan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Pakaiannya serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak yang khusus menggunakan benang yang berwarna emas. Kebiasaannya sebanyak 8 biji gong yang terdiri daripada berbagai ukuran dan satu gendang dengan rentak yang khusus digunakan untuk mengiringi tarian Sumazau. Rentak pukulan 17 gong berbeza mengikut daerah dan kampung. Pasangan penari lelaki dan perempuan akan mengangkat kedua-dua tangan sehingga ke paras bahu dan mengibar-kibarkan tangan mereka seperti burung dengan kipasan perlahan-lahan. Hal ini kerana mereka mempercayai tarian ini berasal daripada burung halang. Jadi itulah antara ciri-ciri tiga tarian yang saya bentangkan. Dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatin binti Yusof dengan nombor Magic 196003. Baiklah, saya akan membentangkan berkaitan kesimpulan kajian. Seperti yang semua sedia maklum, terdapat pelbagai jenis tarian sama ada di dalam negara kita maupun juga di luar negara, seperti tarian tradisional dan juga tarian moden. Dengan adanya tarian tradisional ini secara amnya, ianya dapat menonjolkan kebudayaan dan kesenian sesuatu bangsa itu sendiri. Malah, identiti bangsa itu sendiri dapat ditonjolkan kepada bangsa yang lain. Tarian tradisional ini perlulah dijaga agar ianya tidak lapuk di zaman, sehingga menyebabkan generasi muda pada hari ini dan generasi akan datang tidak tahu apa itu tarian tradisional. Bukan sahaja mereka tidak tahu cara untuk menarikan tarian tersebut, malah nama tarian itu sendiri begitu asing bagi mereka. Pengkaji berharap agar generasi muda dan juga seluruh rakyat Malaysia memelihara tarian tradisional ini agar ianya tidak lapuk di zaman. Tidak salah untuk generasi muda pada hari ini menggemari tarian barat seperti breakdance, K-pop dance dan juga shuffle. Tetapi mereka perlulah memelihara tarian tradisional ini sebagaimana yang telah nenek moyang kita pelihara. Kita perlulah sayang tarian tradisional ini kerana ianya merupakan identiti bangsa kita sendiri. Kerana terdapat setengah tarian tradisional yang telah mengalami fasa kepupusan kerana salah satu sebabnya tarian tradisional ini tidak mempunyai pelapis. Jadi, pengkaji berharap agar semua rakyat Malaysia haruslah menjaga tarian tradisional ini kerana tarian tradisional ini merupakan warisan bangsa kita.